Assalamualaikum adik-adik. Jadi hari ini Kak Nis akan ajarkan bab rantaian dan siratan makanan. Jadi jom kita mula. Jadi apa itu rantaian makanan? Kat sini Kak Nis dah letakkan definisi rantaian makanan. Rantaian makanan adalah hubungan pemakanan antara pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dalam sesuatu ekosistem. Jadi gambar rajah yang Kak Ni sediakan adalah berbentuk piramid. Yang pertama kita boleh tengok adalah pengeluar, iaitu terdiri daripada tumbuhan-tumbuhan hijau seperti pokok jagung. Yang kedua adalah pengguna primer yang terdiri daripada serangga seperti ulat beluncas. Yang ketiga adalah pengguna sekunder yang terdiri daripada haiwan-haiwan seperti burung. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah haiwan-haiwan seperti ular. Ini adalah contoh rantaian makanan di dalam kolam. Okey, yang pertama ni gambar rajah apa ni? Betul, ini adalah berudu. Yang kedua, gambar rajah apa? Betul, gambar rajah ikan. Dan yang ketiga adalah bangau. Jadi, apa yang Kak Nis nak tunjuk dekat sini? Okey, berudu dia akan dimakan oleh ikan. Nampak tak gambar anak panah ni menunjukkan haiwan itu dimakan. Dan ikan akan dimakan oleh burung bangau. Jadi sekarang Kak Nis akan tunjukkan rantaian makanan di dalam kebun sayur. Jadi gambar rajah pertama ini adalah gambar rajah. Ya betul, ia adalah tumbuhan hijau iaitu pengeluar. Jadi pengeluar ni akan dimakan oleh pengguna primer iaitu ulat beluncas. Dan ulat beluncas akan dimakan oleh pengguna sekunder iaitu burung. Sekarang kita dah masuk ke topik siratan makanan. So, apa itu siratan makanan? Siratan makanan adalah mempunyai hubungan kait dengan rantaian makanan kerana siratan makanan ialah gabungan beberapa rantaian makanan untuk membentuk satu ekosistem yang rancam dan unik. Jadi, kata kunci dekat sini yang Kak Nis nak semua nampak adalah gabungan beberapa rantaian makanan untuk membentuk satu ekosistem. Jadi apa yang Kak Nis terang tadi tentang rantaian makanan, dia cuma satu rantaian makanan, tapi siratan makanan ni adalah sebuah gabungan daripada rantaian makanan yang banyak. Tak apa kalau tengah confused, Kak Nis akan tunjukkan contoh-contoh. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh siratan makanan, Kak Nis akan terangkan dulu tentang aliran tenaga dalam siratan makanan. Jom. Okey, dekat sini. Nampak tak ni gambar apa? Ni adalah gambar matahari dan pengeluar iaitu tumbuhan hijau. Okey. Cahaya matahari bertindak sebagai sumber makanan terhadap tumbuhan hijau. Okey, sumber makanan pada tumbuhan hijau. Cahaya matahari ni adalah sumber makanan untuk tumbuhan hijau. Okey. Apa yang Kak Nis nak semua faham, proses ni dipanggil proses fotosintesis, iaitu sebuah proses biokimia yang membentuk zat makanan. Okey, confuse lagi kan? Tak apa, Kak Nis akan terangkan. Nampak tak? Cahaya matahari ni, bila dia digabungkan dengan karbon dioksida dan digabungkan dengan air yang dalam tanah, dan diberikan kepada tumbuhan hijau yang ada klorofil dekat dia punya daun tu. So, bila tumbuhan hijau ni serap cahaya matahari, dia serap karbon dioksida, dia serap air. So, dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen yang kita tengah hirup sekarang ni dan juga glukosa. So, ini adalah makanan kepada tumbuhan hijau. Sebab itu, tumbuhan hijau tak makan serangga. Dia boleh cipta makanan dia sendiri daripada cahaya matahari. Faham ke faham? Okey, sekarang kita dah sampai dekat contoh siratan makanan. Ingat lagi tak? Siratan makanan adalah gabungan rantaian makanan yang banyak
untuk membentuk satu ekosistem. Okey, so sekarang kita tengok. Nampak tak gambar pokok bunga dekat sini? Cantik kan? So, pokok bunga adalah pengeluar. Okey, pokok bunga dimakan oleh serangga ni, serangga kecil ni. Dan serangga ni pula akan dimakan oleh kumbang kura-kura. Kita selalu panggil ladybug kan? Ladybug atau ladybird. Dan ladybird ni akan dimakan pula oleh burung pipit. Jadi, dekat sini, Kak Nis nak semua nampak. Ni pengeluar, pengguna primer, dan pengguna sekunder. Jadi, ini telah membentuk satu rantaian makanan. Nampak tak Kak Nis dah highlight ni? Okey. Kedua, pokok bunga juga dimakan oleh belalang. Dan belalang dimakan oleh burung pipit. So, ini telah membentuk rantaian makanan yang kedua. Dan sekarang ni, pokok bunga dimakan oleh ulat beluncas. Ulat beluncas dimakan oleh tikus. Dan tikus dimakan oleh burung hantu. So, ini adalah rantaian makanan yang ketiga. Dan kita juga boleh nampak dekat sini, belalang bukan saja boleh dimakan oleh burung pipit, malah boleh dimakan juga oleh tikus, dan ulat beluncas juga boleh dimakan oleh burung pipit dan juga tikus. Jadi nampak banyak kan ada rantaian makanan dekat sini. So rantaian-rantaian makanan ni lah yang membentuk siratan makanan. Faham ke faham? Okey, kita dah sampai dekat penghujungnya. So, Kak ni sediakan 2 soalan. Yang pertama, padi adalah A, pengguna tertier. Yang kedua, B, pengeluar. Dan C, pengguna primer. Soalan yang kedua, tikus akan dimakan oleh A, ular, B, ikan dan C, tumbuhan hijau. Okey, Kak ni bagi masa seminit je untuk jawab sebab cuma 2 soalan je. Cuba jawab. Tulis dalam buku dan kita akan cek jawapan dekat slide seterusnya. Okey, kita dah sampai dekat jawapan. So, untuk soalan pertama, jawapan dia adalah pengeluar B. Dan yang kedua, jawapan dia adalah ular A. So, tepuk kepada siapa yang betul. Okey, itu sahaja yang Kak Nis nak ajar. Dan terima kasih kerana tengok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.